di waktu petang di Gelang Serai. Hai semua, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Diharap semuanya sihat. Apabila aku dan kawan-kawan yang lain mula masuk ke sekolah menengah, kami sudah tidak lagi bermain di halaman. Di waktu petang, kami duduk di beranda rumah Isa dan Mila, bermain congkak atau masing-masing berbual sambil melihat budak-budak lelaki terpekik dan bersorak-sorai bermain bola. Kumpulan kami sudah jadi penonton kepada adik-adik. Penjual-penjual makanan datang seperti biasa, silih berganti. Pemandangan yang tidak dapat dilihat lagi sekarang ialah ketika musim layang-layang. Kami terhibur dan senang melihat anak-anak jiran dan adik-adik sibuk membuat layang-layang. Ali, kau nak buat apa dengan batu lesung nenek itu? Tanyaku. Kau tengok ajalah, jawab Ali sepupuku. Ali dan kawan-kawannya seperti Harun, Jamil, Wahid, Salim, Sarip dan lain-lain nak buat air kak. Mereka tumbuk kaca-kaca daripada botol yang pecah hingga halus seperti tepung. Lepas tu dimasukkan ke dalam tin dan dicampurkan air lalu dimasak sehingga pekat seperti gam. Benang lelayang dicelupkan dalam air kak lalu dijemur. Apabila sudah kering, benang kaca itu sangat kuat dan kasar, lalu digulung pada tin. Jika terkena tangan, sangat tajam, boleh terluka. Pada mulanya, nenek sangat bising. Batu lesungnya digunakan buat tumbuk kaca. Tetapi selepas dia bersihkan berkali-kali, nenek suka sebab lesung itu tajam. Tak payah panggil aci ketuk batu untuk menajamkannya. Kita lihat di udara banyak lelayang yang cantik-cantik dan macam-macam bentuk. Yang bagusnya apabila ada yang lawan lelayang dan masing-masing pintas memintas lelayang lain dengan kuat. Benang lelayang yang kuat akan dapat memotong dan memutuskan benang layang-layang yang lain. Lelayang yang kalah akan hanyut melayang mengikut hala angin. Pada waktu inilah kita boleh lihat sekumpulan kanak-kanak dan remaja mengejar lelayang yang hanyut itu. Budak-budak ini dari kawasan yang berdekatan dengan membawa galah panjang yang di ujungnya diikat dengan ranting pokok supaya lelayang mudah tersangkut pada ranting. Budak-budak ini tanpa menghiraukan keselamatan mereka dan orang-orang yang berdekatan. Mereka tak hiraukan kenderaan yang bergerak. Mereka mengejar dan merempuh saja. Yang peliknya apabila ada seseorang yang dapat saja lelayang itu, mereka akan merebut hingga lelayang itu koyak rabak. Tak seorang pun yang dapat. Harga lelayang tak berapa sen saja. Tapi jika kena langgar kenderaan atau parah terpijak kaca, lebih mahal harga perubatannya. Tetapi mereka rasa puas sekali. Itulah cerita bermain layang-layang. Ada pula setahun sekali perarakan Cina macam pesta gitu. Dari Tok Pekong Cina di bahagian dalam sekali Jalan Al-Sagaf berhadapan dengan wayang 10 sen. Mereka berarak keluar dan berjalan sepanjang Jalan Al-Sagaf hingga ke bahagian luar di Simpang Gelang Road dengan Joo Chiat Road. Di mana berakhirnya perarakan itu, aku tak tahu. Aku dengar ada orang tua-tua kata sampai Katong. Perarakan itu kadang-kadang waktu pagi, kira-kira jam 10 dan kadang-kadang pula waktu petang.
Sedang aku duduk buat kerja sekolah, tiba-tiba terdengar suara orang berlari-lari keluar sambil ketawa kesukaan ke arah jalan raya. Aku pun nak tahu ada apa. Dari jauh kedengaran bunyi band tradisional Cina. Ada yang menjawab, ada dung-dung che, rumah kuning, Cina berarak. Oh, aku pun ikut berlari keluar nak tengok. Di kiri kanan jalan raya sudah ramai orang-orang kampung berdiri. Budak-budak dan orang-orang tua menyebut dung dung che mengikut bunyi band Cina itu. Yang berjalan di bahagian depan sekali ialah gadis-gadis cantik memikul bakul berisi buah-buahan, makanan dan ada yang berisi bunga. Ada pula yang berjalan berkaki kayu. Jadi, orang itu tinggi sekali. Ada yang membawa bendera besar dan banyak lagi. Diikuti oleh sekumpulan band dan band muzik tradisional Cina. Tiba-tiba, kedengaran bunyi mercun yang sangat kuat. Mercun dibakar bertalu-talu. Sungguh bising sekali. Pada waktu inilah kelihatan beberapa buah rumah kuning macam pondok kuning yang dipikul. Di dalamnya ada macam mangkuk tempat Cina sembahyang. Orang ramai panggil rumah kuning. Mereka berjalan memikul rumah kuning itu yang berayun-rayun ke kiri dan ke kanan. Apabila pemikul rumah itu berhenti dan tidak boleh bergerak atau berjalan, pemikulnya cuba melawan tapi tidak dapat bergerak juga. Waktu itulah mercun dibakar bertalu-talu disertai dengan bunyi band dung dung che begitu kuat sekali. Selepas beberapa minit, barulah pemikul rumah itu dapat bergerak dan meluru ke depan. Mercun akan dibakar lagi jika rumah kuning itu terhenti berjalan. Penonton-penonton di pinggir kiri kanan Jalan Al-Sagaf akan bertempiaran mundur ke belakang. Takut pemikul rumah kuning itu akan terlajak merempuh penonton. Kami takut-takut berani, tapi kesukaan menontonnya. Itulah cerita pemandangan yang dapat dilihat pada tahun-tahun 60-an dan 70-an. Perarakan dari tokong Cina di Jalan Al-Sagaf yang dapat kita tonton setahun sekali. Sampai di sini saja cerita aku, iaitu suatu pemandangan yang tidak dapat ditonton lagi sekarang. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.